Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Muhammad Zaini. Nombor pendaftaran A159276 akan membentangkan projek ilmiah saya yang bertajuk Sifat Mekanikal pada Sambungan Simpalan Kacau Geseran Aluminium Berbutiran Halus melalui proses penekanan alur terkekang. Berikut adalah latar belakang kajian ini. Bagi memperolehi struktur berbutiran halus, kepingan aluminium tulen perlu menjalani proses ubah bentuk plastik teruk. Dan ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk memperolehi aluminium berbutiran halus. Dan kaedah yang dicadangkan dalam kajian ini ialah penekanan alur terkekang atau CGP. Dalam proses CGP, kepingan logam atau spesimen akan melalui proses pengalunan dan pelurusan secara berulang-ulang dan berselang-seli. Dan kepingan aluminium tersebut kemudiannya akan melalui proses kimpalan, iaitu kimpalan kacau geseran. Dan sifat mekanikal pada sambungan itu akan dikenal pasti dan dikaji lebih mendalam. Seterusnya ialah penyataan masalah. Penghalusan butir aluminium adalah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan sifat mekanikal aluminium. Dan teknik SPD atau teknik ubah bentuk plastik teruk yang dicadangkan ialah penekanan alur terkekang. Walau bagaimanapun, kaedah penekanan alur terkekang ini hanya boleh dilakukan dalam keadaan atau kuantiti yang kecil. Oleh itu, satu proses pencantuman atau sambungan perlu dicadangkan untuk mencantumkan bahan tersebut untuk kegunaan industri. Namun, tidak semua jenis kimpalan boleh dilakukan ke atas aluminium yang berbutiran halus kerana dikhawatiri akan mengubah saiz butiran akibat haba yang dikenakan pada sambungan. Oleh itu, kimpalan dalam fasa solid atau pepejar sahaja yang boleh dilakukan ke atas aluminium yang berbutiran halus. Dan seterusnya ialah objektif untuk kajian ini. Yang pertama ialah untuk membuat pemerhatian terhadap mikrostruktur bahan setelah melalui proses CGP dan kimpalan kacau geseran. Yang kedua ialah untuk mengkaji perambatan retak lesu pada bahagian cantuman bahagian bahan yang telah melalui proses CGP dan bahan yang tidak melalui proses CGP. Dan yang ketiga ialah untuk menghubung kait antara saiz butiran dengan kekuatan mekanikal bahan. Seterusnya ialah kaedah kajian. Berikut adalah cara penyediaan sampel. Rajah di atas menunjukkan proses penekanan alur terkekang atau CGP. Aluminium akan memasuki acuan yang beralun yang bersudut 45 dan kemudian ditekan, dan setelah itu akan memasuki acuan yang rata, dan proses ini akan dilakukan berselang-seli. Dan setelah keempat-empat proses penekanan ini dilakukan, ia dikira sebagai satu pas. Dan bagi sampel kajian ini, 1, 2 dan 3 pas akan dilakukan terhadap sampel. Dan seterusnya, sampel akan melalui proses kimpalan kacau geseran. Kimpalan kacau geseran ini adalah untuk mencantumkan spesimen.
Dan rajah di atas menunjukkan teknik kimpalan yang digunakan, iaitu kimpalan kacau geseran. Parameter yang digunakan bagi kimpalan kacau geseran dalam kajian ini ialah halaju putaran ialah 1200 rpm, sementara kelajuan kimpalan ialah 50 mm per minit. Dan seterusnya ialah penyediaan sampel bagi ujian perambatan retak lesu. Sampel ini dilakukan atau dibuat mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh ASTM E647. Dan kemudiannya, sampel akan dimasukkan ke dalam jig untuk dilakukan ujian perambatan retak lesu sehingga gagal. Dan setelah sampel diperolehi, pemerhatian terhadap mikrostrukturnya akan dilakukan pada sambungan tersebut. Seterusnya ialah novelty kajian. Terdapat banyak kajian yang telah dilakukan untuk memperbaiki sifat mekanikal bahan, iaitu dengan melakukan teknik ubah bentuk plastik teruk terhadap bahan-bahan seperti AA1050, aluminium AA1070 dan aluminium AA2070. Dan untuk kajian ini, aluminium yang digunakan ialah aluminium AA1100. Kajian ini sangat mirip terhadap kajian yang telah dilakukan oleh Khorrami pada tahun 2012. Beza kajian ini dan kajian yang dilakukan oleh Khorrami pada 2012 ialah bilangan pas yang dilakukan dan parameter kimpalan yang digunakan. Seterusnya ialah keputusan ramalan. Dan mengikut kajian kepustakaan yang dilakukan, terdapat beberapa tajuk yang mirip dengan kajian yang dilakukan. Yang pertama ialah kajian oleh Sato pada tahun 2004. Ia menggunakan kaedah ubah bentuk plastik, iaitu ARB, Accumulative Rolling Bonding. Kajian tersebut mendapati bahawa butiran halus pada zon kacau dan butiran ultra halus kekal pada luar zon kacau. Dan seterusnya ialah kajian oleh Marta Lipinska pada tahun 2015. Ia menggunakan aluminium AA1050 dan menggunakan kaedah ubah bentuk plastik, iaitu IECAP. Dan kajian ini mendapati bahawa pengurangan dari aspek sifat mekanikal pada zon nugget akibat kimpalan kacau geseran. Dan seterusnya ialah topik 2009. Bahan yang digunakan ialah AA1050 dan kaedah ubah bentuk plastik yang digunakan ialah ARB. Dan hasil kajian juga mendapati bahawa zon nugget menjadi lembut, namun kekuatannya hampir sama dengan bahan asal. Dan seterusnya ialah Khorrami 2012 menggunakan bahan dan kaedah ubah bentuk plastik yang sama dengan kajian ini, mendapati bahawa parameter kimpalan adalah penyumbang terbesar pada sifat mechanical sample. Oleh itu, kajian ini menjangkakan keputusan yang lebih baik berbanding kajian yang dilakukan oleh Khorrami pada 2012 kerana bilangan pas CGP yang dilakukan pada sampel kajian ini adalah lebih banyak berbanding kajian tersebut.
Menurut graf yang diperoleh dari kajian Khorami 2012 di bawah, ia menunjukkan bahawa kekuatan aluminium meningkat secara berkadar songsang dengan saiz butiran aluminium. Oleh itu, kekuatan sampel aluminium bagi kajian ini dijangkakan akan menjadi lebih kuat. Walau bagaimanapun, kekuatan pada sambungan kimpalan akan berubah mengikut kimpalan seperti kelajuan putaran dan kelajuan pergerakan mata kimpalan. Graf di bawah adalah ramalan bagi kajian ini. Graf di bawah ialah ekstrapolasi dari data yang diperoleh dari kajian yang dilakukan oleh Khorami pada 2012. Ekstrapolasi ini bertujuan untuk meramal keputusan yang diperoleh dari kajian ini. Dan parameter yang digunakan dalam kajian ini ialah berhalaju putaran 1200 rpm dan halaju kimpalan 50 mm per minit. Dan sementara itu, sampel yang digunakan ialah 0, 1, 2 dan 3 pas CGP. Nilai keputusan yang diramal adalah seperti yang berikut. Di dalam bulatan ini adalah nilai yang diramalkan setelah diekstrapolasi. Bagi nilai kekuatan bahan, dijangkakan peningkatan setelah dilakukan 3 pas. Dan seterusnya ialah nilai kekuatan akan menurun sedikit apabila halaju putaran ditingkatkan. Walau bagaimanapun, nilai kekuatan dijangka akan lebih tinggi jika halaju kimpalan direndahkan, iaitu untuk kajian ini dilakukan ialah 50 mm per minit. Jadi kekuatan bahan dijangka akan lebih tinggi berbanding kajian atau sampel yang dilakukan oleh Khorami pada 2012. Sekian, terima kasih.